setidaknya kalau macam ni senang sikit. Nama Nur Syam. Saya boleh jawab. Jadi saya nak address tu senang. Tapi kalau walaun pas ini, kalau pakai nama hamba Allah lah, hamba Sanusi ke, hamba apa pun, tak kira lah kan. Tolonglah bagi tahu nama siapa. Setidaknya bila kita bercakap tu kita boleh address. Saya bagi muka sekali saya Datuk. Biar orang tahu muka saya, tengok muka saya tu. Okey. Orang faham. Senang. Datuk pun kenal saya rasa. Sama-sama kita berjuang tahun 98. Ya. Di mana dulu? Muka ni Bukit Damansara. Bukit Damansara Kecil sangat mukanya. Okey bang, silakan. Ni Datuk, orang macam tu tak payah layan Datuk. Kita kena bagi peluang dia orang ni bercakap. Kalau kita tak bagi peluang dia orang ni cakap, kan? Cuma itulah sepatutnya dia pun jawab kita lah. Kita dah ulang banyak kali. Memanglah masa kita bergaduh ni, kita tak bersefahaman. Segala peluru yang kita ada, kita lepaskan pada musuh kita. Betul tak bang? Betul. Sama juga PKR dulu pun kata BN korup, BN rasuah, hoi kan. Tapi bila kita dah ditakdirkan bersama, kita lupakan benda yang kita mengata satu sama lain sebelum tu, kan. Dan itu pun yang dibuat oleh Mahathir. Mahathir dulu kata PAS ni parti kafir, PAS ni parti ajaran sesat. Muhyiddin pun cakap benda yang sama. Dia kata PAS ni parti ajaran sesat, songsang. Lepas tu dia kafir kan. Dia kata orang yang mati di Memali semua mati katak. Hari ni Mahathir dah tak sebut benda tu semua. Betul tak? Telah disucikan Datuk. Telah disucikan. Jadi kalau mereka pun tidak apa ni kata orang tu, tidak mengeluarkan ayat-ayat yang dulu mereka keluar ke atas musuh yang dah jadi kawan, tapi dia expect kita ni mengeluarkan ayat-ayat yang dulu kita cakap kepada kawan baru kita. So tak Datuk. Di sini Datuk, saya nak ni satu lah. Bagaimana perasaan hati, perasaan apa ni puak-puak di Memali tu. Saya tak tahu nak apa, bayangkan macam mana dia orang punya perasaan. Itu sebab apa dia antara Mahathir dengan Hadi Awang. Dan satu lagi saya dengar dulu ada dia orang buat pungutan untuk apa ni penduduk Memali tu sampai dia buat pungutan untuk masa Memali, tapi duit tu sampai sekarang ni tak tahu apa jadi. Tak tahu sama ada sampai tak sampai, wallahu alam. Ya betul. Kalau jangan jawab ni. And then satu lagi tu saya nak tanya ni, apa ni berkenaan dengan kes yang baru ni pasal Jcom ni dalam pencetakan tu, dan ada kata satu lagi Jcom bukan Jcom. Yalah, tapi satu lagi ada cerita yang pasal isu security. Tapi tak tahu sama ada benda ni betul tak betul. Security tentang yang mana tak tahu dalam Kementerian Pendidikan ada cerita dia kata kontrak security ke tu apa kan, tapi saya tak berani nak Ya, dia kontrak untuk pengawal keselamatan sekolah-sekolah lah. Ya. Tak berani saya nak tuduh pasal apa, kita masih belum ada bukti lagi. Tak apa, dia biasanya kalau orang mula bercakap macam ni, nanti akan ada orang yang mungkin ada kaitan dengan kerja-kerja security sekolah ni. Mereka akan bagi maklumat nanti. Percayalah. Itu bagus tu. Pasal apa? Itu bagusnya sekarang ni. Masa TikTok ke masa WhatsApp saya pun tak pasti, tapi ada tempat macam tayangan seolah-olah saya terbaca. Tapi saya nak kepastian ni. Saya tak pasal benda ni, saya tak nak duduk. Saya nak kepastian dulu baru kita boleh cakap. Betul. So kita tunggu nanti bila ada pihak yang bagi dokumen ke, bagi maklumat-maklumat. So nanti kita boleh buat dalam bentuk laporan kepada pihak SPRM, biar SPRM siasat. Ya Datuk. Kalau dulu sedap je mulut dia orang ni lancang kan. Kalau dia orang ni lancang tapi dia orang bersih, kan? Dia orang tak ada isu. Tidak terpalit dengan skandal.
bolehlah kau buat mulut kurang ajar ni, kan? Kita pun boleh tahan juga mulut kita dulu. Kita tak nafikan. Kita punya mulut Tapi ada masa kita tak buat tapi kita pastikan kita tak terlibat dengan benda-benda yang Razi Jidin terlibat, kan? Ya, betul. Kalau benda tu, kalau kau dah tahu kau tak bersih, orang tengah berucap, Perdana Menteri tengah berucap, jangan kurang ajar sangat, gelak-gelakkan. Baru sekali Perdana Menteri senggol sikit, kan? You buat, you gelak sebab you buat. Dia belum cakap, dia belum explain lagi buat apa, kan? Dia baru cakap sebab you buat, dia tak explain pun. Tapi Razi Jidin je kurang ajar. Dia suruh tarik balik, kan? Menjerit-jerit macam kokang makan belacan, kan? Last sekali netizen pula yang bantu senaraikan semua benda yang dia buat. Baru kau tahu. Lepas tu ada pula yang marah dengan tindakan biadab ni, pergi buat laporan polis, laporan SPRM. Jadi SPRM siasat lah. Saya saya marah tu, dia tuduh PMX tu liwat lagi apa semua lagi. Itu yang saya marah sangat tu. Tapi perempuan satu perempuan hukum Saya tak boleh terima lah kalau dia cakap macam tu. Itulah kan dia. Bila dia kurang ajar macam tu, kan? Orang marah. Itu sebabnya kalau orang marah, kan? Orang keluarkan apa yang dia tahu pasal Razi Jidin. PMF pun mungkin tak tahu detail pasal Jacob punya ni, punya isu skandal buku-buku apa? Buku-buku agama ni dicipta oleh bukan Islam, kan? Dan apa lagi tu? Quran Jawi Fadwain dan apa lagi? So dia sendiri yang menyebabkan orang keluarkan benda tu. Bila orang buat laporan SPRM, maka memanglah cerita tengah panas, betul tak? Maka setiausaha politik dia lah yang mula-mula ditahan. Setiausaha politik dia ditahan untuk siasatan, bukan bermakna dia dah bersalah. Tidak, ini kita kena faham. Ini kita kena jelas. Jangan kita menjatuhkan hukuman kepada orang yang belum lagi dijatuhkan hukuman. Betul tu. Kita kena faham dia dipanggil untuk siasatan, ditahan. Tapi biasa kalau dah tangkap tu, mestilah dah ada maklumat-maklumat terperinci yang perlu mereka sahkan. Maka ditangkap, kan? Bila ditangkap, maka mungkin rumah dia akan kena ransack ataupun akan kena geledah. Mungkin aset-aset dia mungkin akan disita, kan? Dia macam-macam implikasi dia lah. Dan last sekali, bila dah dapat jalan cerita semua sekali, dah sah penglibatan Razi Jidin pula yang kena tangkap. Macam tu lah. Kita cakap ni berdasarkan pengalaman kawan-kawan dalam UMNO yang awal-awal lagi sudah kena. Dek Latifah Koya ni, kan? Okey. Datuk, lagi satu saya nak tanya Datuk. Berkenaan dengan apa ni, Datuk Seri Najib. Okey. Saya berharap segala kes-kes yang dia dibicarakan ni dapat berjalan dengan adil lah ni lah. Semoga kes ni pasal apa, bila benda ni berlaku satu-satu dulu, pasal benda ni kita pun tahu adalah tuduhan apa ni, satu permainan politik yang mana masa tu kita faham siapa yang melakukan benda-benda macam ni. Dan Anwar sendiri, PMX sendiri pun tak setuju benda-benda macam ni. Betul. Saya yakin di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar ni, benda-benda ni akan terungkai dan akan InsyaAllah. terjawab siapa punya kerja. InsyaAllah. Saya yakin. Saya yakin. Dan saya tak terkejut kalau sebelum ni orang yang lari bersama dengan Jolo macam Jasmine Low, kan? Kalau orang macam Jasmine Low ni, kerajaan hari ni boleh tangkap dan dapat ambil keterangan daripada dia,
tak mustahil lepas ni orang macam Nick Faisal, kan? Orang macam Roger Ng, contohnya Roger Ng, Roger Ng ni kalau dia beri keterangan, dia secara tak langsung dia akan mendedahkan bahawa the main culprit yang terlibat membantu Jolo ni siapa, dan dia akan membersihkan bahawa Datuk Seri Najib tidak terlibat dalam skandal penyelewengan duit 1MDB yang dilakukan oleh Jolo dengan bantuan ZT Akhtar Aziz, dengan bantuan Tim Lesner, dengan bantuan banyak pihak, Amhari, dengan bantuan siapa lagi, ada yang dah meninggal, So benda ni semua akan terbongkar. Hari ni contoh macam Roger Ng dah pun sudah pun bak kata orang tu memberikan keterangan di DOJ. Tapi kalau kita tengok kes Roger Ng ni, ini jelas satu penganiayaan lah, bagi saya lah. Ni apa benda pula ni? Contoh Roger Ng, Ni Datuk, satu je Datuk. Ada orang baca jampi ke apa? Yang saya nampak lah, kesilapan ataupun kelemahan lah. Ni minta maaf Datuk, bukan saya kata ni. Saya tak habis cakap ni. Bagi saya cakap sikit lagi. Saya nak orang buka mata bagaimana tak logiknya. Kita kalau nak tangkap kepala penyamun, kita akan tangkap anak buah dia, yang membantu penyamun. Tapi kalau kita tengok bila Roger Ng itu didakwa di mahkamah, yang tolong memberi keterangan kepada DOJ untuk mengenakan Roger Ng ni ialah orang yang lebih rapat dengan Jolo, Tim Lesner. Saya nampak saya tak boleh hadam minta maaf cakap. Sepatutnya hari ni kita tangkap, contohnya kita tangkap Tim Lesner yang dapat 75 juta US dollar, untuk dia tangkap dia ni, dan kita ambil Roger Ng yang hanya dapat 35 juta untuk kenakan Tim Lesner yang dapat lebih ni. Tetapi terbalik, Tim Lesner yang dapat 75 juta ni digunakan jadi saksi pendakwaan untuk kenakan Roger Ng yang 35 juta. Sedangkan dia dapat lebih 2 kali ganda. So sama jugalah, sama jugalah. Sepatutnya nak tangkap Jolo yang dikatakan menerima 1.2 bilion US dollar oleh DOJ. Sepatutnya orang macam Roger Ng, orang macam Tim Lesner, mereka ni dijadikan saksi pihak pendakwaan untuk membicarakan Jolo, sama ada dia ada ke, dia tak ada ke, dia lari ke, dia perlu dibicarakan. Tapi sampai sekarang kita tak dapat buat benda ni. Jadi saya harap pula di bawah pemerintahan kerajaan Datuk Seri Anwar ni, kita dah ada peguam negara yang baru. Saya yakin lambat laun orang macam Roger Ng pun kita boleh ekstradisi balik ke Malaysia, hadapkan dia ke muka pengadilan, biar dia keluarkan semua cerita. Sebab dia banyak saya mengikuti kenyataan-kenyataan yang dia keluar ketika dia berada dalam pembicaraan. Saya yakin kalau dia dapat beritahu semua yang terlibat, ada 100 lebih nama yang mendapat duit daripada Jolo ni. Bukan sikit orang, 100 lebih nama yang terlibat dalam penyelewengan duit 1MDB. Kalau semua ini dikeluarkan, saya yakin peluang Datuk Seri Najib untuk mendapat keadilan, namanya dibersihkan, ianya lebih mudah dan lebih baik, insya-Allah.